This call is now being recorded. Okay, so sekejap cikgu masuk melalui phone ni nanti sebab cikgu tak boleh masuk dekat laptop, cikgu paparkan skrin dekat sini sekejap. Semua nampak tak yang cikgu share? Sementara cikgu nampak So, cikgu bagi masa dalam 10 minit. Boleh ke awak buat dekat soalan yang kita berhenti hari tu, iaitu kita berhenti dekat bahagian B bentuk piawai nombor C. Jadi cikgu bagi masa untuk awak semua lengkapkan soalan, jawab soalan bahagian C, nombor C, 15C dan 16. Dalam masa 15 minit lepas ni kita bincang. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey. So, awak tengok yang cikgu paparkan skrin atau awak semua dah ada bahan kan? So, rujuk dekat situ. 15C dan 16. Nombor 16.
Okay, so awak nampak tak? Yang ni cikgu dah boleh access dengan laptop. So awak boleh buat, cikgu bagi masa dalam 10 minit buat 15C dan 16. Cikgu, Ya, soalan C ni ada kaitan dengan soalan ni tak, nombor 3? 3A atau B? 3. Sekejap, cikgu tengok. 3A. Nombor 15 ke 15A B ke 15A atau B ke maksud awak? Nombor 15A atau B? Tak ada. Nombor C ni kalau awak tengok, dia nak tulis jumlah bilangan kes tu dalam bentuk piawai. Betul kepada satu angka bererti. Dia tak ada kaitan. C ni untuk kes COVID-19 lah. Boleh ke? Boleh, terima kasih. Okay.
Semudah ke nombor 15C? Boleh cikgu alihkan ke 16? Dah, kelas dah start. Okey, boleh cikgu mula? Semua dah siap ke 15C dengan 16? Okey, mari kita tengok kepada soalan 15C. Okey, jadi nombor C tu soalannya pada 13 Januari 2023. So, jumlah kes COVID-19 tempatan di Malaysia yang dilaporkan ialah sebanyak 4,993,556 kes. Okey, so soalan berikutnya pada 99.81% kes daripada jumlah itu sudah pulih. So, C1 tulis jumlah bilangan kes itu dalam bentuk piawai betul kepada satu angka bererti. Jadi soalannya nak apa? Soalan nak jumlah bilangan kes. Dia suruh tengok dia bagi dalam bentuk apa? Bentuk nombor bulat. Dia nak kita suruh tukar ke dalam bentuk piawai. Dan betul kepada satu angka bererti. Macam mana tu kita nak tukar kepada bentuk piawai? Siapa boleh bagi tahu jawapan? So jawapan jumlah bilangan kes adalah 4,993,356. So kalau kita nak tukar ke bentuk piawai, kita alihkan titik. Maksudnya dari kiri kita mesti alihkan. So ada jawapan ke? Siapa nak bagi tahu jawapan?
So kalau kita alihkan 1, 2, 3, 4. Awak kena tukar dulu kepada satu angka bererti. So 4. So kita tengok kepada nombor 9. So 9 kita tambah 1. Dia akan jadi apa? 5 juta. So 5 kosong 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 kosong. Okay. So ni kalau kita tukar kita nak kepada satu angka bererti. So kalau kita nak tukar ke bentuk piawai kita kena alihkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu stop. So kita akan dapat 5 perpuluhan ataupun 5 darab 10 kuasa berapa? Kuasa 6. So ni adalah jawapan dalam bentuk piawai dan betul kepada satu angka bererti. So 5 juta. So 5 ni yang dikira sebagai satu angka bererti. Sifar. Jelas ke? Sorry pen cikgu tak berapa. Okey, pada malam ni boleh ke? So ni adalah jawapannya 5 darab 10 kuasa 6. So C2, hitung bilangan kes yang sudah pulih. So berapa bilangan kes yang sudah pulih? Iaitu dia bagi dalam bentuk persen. Dia bagi dalam bentuk peratus. So bagaimana kita nak kira? Dia kata nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai betul kepada 3 angka bererti. So dia bagi jumlah yang sudah pulih adalah 99.81%. Kalau kita nak tukar dia adalah per 100 daripada jumlah itu. So daripada jumlahnya berapa? 4, 9, 3, 5, 6. So cepat kira dapat berapa yang ni. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa yang tu? Kita kena cari dulu jumlah bilangan kes yang telah pulih. So berapa total yang awak dapat? So 99.81 per 100. Kita darab dengan 4993566. Cikgu mana dapat 99? Ni. Kalau awak tengok soalan dia C, pada 13 Januari 2023, jumlah kes COVID ialah dilaporkan 4 juta yang ni. Yang ni jumlah kes COVID. Lepas tu dia cakap 99.81% kes daripada jumlah itu sudah pulih. Sebab tu kita ambil 99.8. Okey, boleh tak? Dia nak hitung jumlah kes yang sudah pulih. Okey, so awak dapat berapa? Sebab tu kita buat per 100. Sebab kalau daripada peratus nak tukar ke pecahan, dia per 100. Darab dengan jumlah dia lah 4,993,566 kes. So awak akan dapat tulis dulu jumlah dia. So kita akan dapat, kalau tekan kalkulator je, kita akan dapat 4 juta 9. Yes, 4 juta 900
84,078. 078 ambil 2, 3 sahaja. Okey, ni yang kita dapat bilangan kes. So dia nak jawapan dalam bentuk piawai. Lepas tu dia nak betul kepada 3 angka bererti. Jadi macam mana kita nak tukar ke bentuk piawai? Kena gerak kanan ke kiri. Yes, kena gerakkan dari kanan ke kiri. Nak gerakkan apa? Gerakkan tempat perpuluhan. So, kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ke lah cikgu stop dekat sini? 49.84. Boleh ke kalau cikgu stop dekat situ? Tak boleh kan? Kita kena stop dekat titik tu. Kita kena letak di antara 4 dengan 9. Awak kena ingatlah bentuk piawai macam mana. A mestilah kurang atau sama dengan 1 dan kecil daripada 10. Sebab syarat nak jadi bentuk piawai adalah A darab 10 kuasa N. Dan N ni mestilah di antara kecil atau sama dengan 1 sehingga 10. 10 ni tak, dia sehingga 1 sehingga nombor 9. Sebab tu kita akan ambil 4.98 darab 10 kuasa berapa? Tengok awak alihkan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapannya adalah 4 perpuluhan. Macam mana nak tahu kalau gerak berapa kali? Nak tahu berapa kali, awak kena tengok syarat ni. Ingat bentuk piawai ni apa maksud bentuk piawai? Bentuk piawai cara penulisan daripada nombor bulat, nombor ribu-ribu, 4 juta, kita tukar ke yang ni bentuk piawai adalah A darab 10 kuasa N. A ni apa? A ni lah adalah yang cikgu letak syarat ni. A mestilah kecil atau sama dengan 1 atau kurang daripada nombor 10. N ni apa? N ni adalah nombor integer yang kita gerakkan titik tu. Contoh kalau awak gerakkan 6. So N ni kuasa 6. So ingat integer ada positif dan ada negatif. Kenapa positif 6? Sebab positif kita gerakkan ke kiri. Kalau gerakkan ke kiri dia akan jadi positif. Jelas ke? Sebab tu cikgu stop dekat 4.98. 9 lah 4 perpuluhan. Tak boleh stop 49. 84 tak boleh sebab dah melepasi syarat-syaratnya mestilah besar atau sama dengan 1 kurang kecil daripada nilai 10. Jelas ke? Faham ke? Boleh? So 3 angka bererti ambillah 498. Dia dikira sebagai angka bererti. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu? Okey. Kalau tak faham boleh bagi Boleh. tahu Okey, kita tengok kepada 16A. Yang ni dia nak tulis nilai setara bagi nombor berikut dengan menukar
indeksnya kepada indeks dinyatakan dalam kurungan. Kalau kita tengok A1 3.78 darab 10 kuasa 3. Ni adalah dalam bentuk piawai. Tengok dia 3 perpuluhan. Tapi dia nak kita tukar indeks. Ingat indeks ni adalah kuasa. Dia nak kita tukar kepada 10 kuasa 4. Jadi macam mana? So mestilah 10 kuasa 3 nak jadi 4 mana? Kita tambah 1. Betul tak? Indeks ni kita tambah 1. Dia akan jadi 10 kuasa 4. Bila kita tambah 1 ataupun positif. Ingat. Kalau positif kita kena gerakkan ke mana? Tengok positif 1. Gerak ke kiri sebanyak 1 kali. Dari titik ni gerak 1 kali. So dia akan jadi apa? 0.378 dah jadi darab 10 kuasa 4. Faham tak yang ni? Nak jadi kepada 10 kuasa 4 indeksnya kita tambah 1. Bila tambah 1 kita kena gerakkan sekali titik. Ingat kalau positif ke kiri. Berapa kali? 1 kali sebab positif 1. Macam mana kalau nombor 2? Yang ni daripada 10 kuasa 11. Dia nak suruh tukar kepada 10 kuasa 10. So mesti tambah ke tolak? Tolak Tolak. Yes. Tolak berapa? Tolak 1. 11 tolak 1 akan jadi 10. Bila tolak, kita kena alihkan titik ni ke kiri ke kanan. Ingat negatif. Cikgu pernah bagi tahu nak cam ingat positif ke kiri, negatif ke kanan. Ni kalau dari segi bentuk piawai lah. So maka kita kena alihkan titik ke kanan sebanyak 1 kali. So dia dah jadi berapa? 13.3 darab 10 kuasa 10. Boleh? Kalau macam ni macam mana pula? 9.50 darab 10 kuasa 2. Dia nak tukar kepada 10 negatif 2. Nak tolak ke, nak tambah ke, macam mana tu? Dengan berapa? Kalau 2, nak jadikan kepada negatif 2. So 2 kena tolak lah kan, betul tak? Tolak dengan 4. Cuba tekan kalkulator. Kalau 2 tolak 4, kita akan dapat negatif 2. So bila tolak 4, tengok. Tolak. Kalau tolak alihkan ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa kali? 4 kali sebab negatif 4. So alihkan 1, 2. Lagi berapa? 3, 4. Now titik kita dah jadi dekat situ. Kalau kita tengok, kita dah jadi apa? 9, 5. Dah tak ada titik dah di antara 9 dengan 5. Kosong. So yang ni, yang 2 lagi ni kita kena letak apa? Sifar. Dia dah jadi 95,000 darab 10 kuasa negatif 2.
So jawapannya adalah 9, 5, 0, 0, 0 darab 10 kuasa negatif 2. Boleh? Ada soalan ke? Okey. So mari kita tengok kepada 16B. Lengkapkan jadual di ruangan jawapan dengan nilai yang betul. So A1 nombor tunggal. Tengok dia nak kita tukar. Dia nak nombor tunggal ni jadikan 3 angka bererti dan kita nak tukar kepada bentuk piawai. So kalau jadi 3 angka bererti macam mana? Berapa jawapan dia? Ini 34,590,000. Sekarang kalau cikgu nak tanya, yang ni kita ada berapa angka bererti dekat sini? Dekat nombor tunggal ni. Siapa boleh bagi tahu? Boleh. Okey Nafisatun, nanti awak boleh tengok rakaman untuk next kelas lah. Okey, yang lain. Siapa boleh bagi tahu? Dekat sini, dekat nombor ni 34,590,000. Yang ni, kita ada berapa nombor angka bererti? Kita ada 4. Tengok 3, 4, 5, 9. So bagaimana kita nak jadikan 3 angka bererti? Kita bilanglah, ingat bilang dari kiri ke kanan di depan. So 3, 4, 5 kita stop garis. So kita tengok nombor belakang, nombor 9. So bila nombor 9, kita boleh tambah 1. So dia akan jadi berapa? 3, 4, 6. So di belakang ni nak letak apa? Jadikan sifar. Sifar. So ni dah jadi 3 angka bererti. So nak ke bentuk piawai, alihkan je lah titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. So dia akan jadi 3.46. Darab dengan 10 kuasa. Tengok berapa kali kita alihkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kuasa 7. Positif ke negatif? Positif sebab ke kiri. Dari kanan ke kiri iaitu positif. Betul ke 3 angka bererti? Betul lah. Kita ambil 3, 4, 6. Okey, kalau tengok lagi satu, nombor tunggalnya adalah ni. So kita nak kepada 3 angka bererti. Sekarang kita ada berapa angka bererti ni? So kita ambil 107. Cikgu tulis dekat sini 0.000 107. Garis dekat 4. Sebab 107. 107 ni dah 3 angka bererti. Ingat kalau sifar berada di tengah, nombor lain
Dia dikira sebagai angka bererti. So 4 ni, tengok 4 perlu tambah 1 ke tak perlu? Ingat, nombor 4 kalau kita nak bundar, tak perlu tambah 1. So jawapannya adalah 0.000107. So nombor 4 ni ingat, kalau melibatkan titik perpuluhan kita akan gugurkannya atau buang. Kalau nombor bentuk tunggal, nombor bulat di atas, kita kena jadikan sifar. Kalau nombor perpuluhan, kita kena buang. Lepas bundar, kita kena buang. So bagaimana kita nak bentuk piawai? Alihkan titik lah. 1, 2, 3, 4. So dah jadi 1.07. Dan negatif 4 lah. So mari kita tengok kepada last 3. Jadual di bawah menunjukkan kadar harga kos penghantaran yang dikeluarkan oleh syarikat K dan M Express. Kalau kita tengok dekat Semenanjung, kos skala berat 0 sehingga 0.5, Semenanjung hanya bayar RM6. Kalau Sabah dan Sarawak RM15.90. Diskaun RM2.50 untuk setiap bungkusan ataupun setiap bungkusan pelanggan lah. Pada suatu hari tertentu, KM Lee yang menjalankan perniagaan atas talian perlu mengirim produk jualannya kepada 12 pelanggan yang menetap di Semenanjung. Kalau kita tengok, dia hantar 12 pelanggan di Semenanjung, 8 pelanggan di Sabah, dan lagi sama ke Sarawak. Cikgu nak tanya berapa total bungkusan? Total ikutlah Semenanjung ke Sabah Sarawak. Total. So tengok 12 menetap di Semenanjung, 8 Sabah. So 12 tambah 8 tambah 3 Sarawak. So total bungkusan adalah 23 bungkusan. So dia bagi tahu ke semua kecuali 3 bungkusan. Maknanya 20 bungkusan dia akan hantar yang sama. Penghantaran tengok 0.6. Sehingga berat sama. Manakala 3 lagi bungkusan, anggaran beratnya adalah 1.8 K. Sarawak ni dekat sini, iaitu 3 bungkusan. Yang ni Sarawak. Kalau kita tengok lagi ke semua, maknanya 12 pelanggan menetap di Semenanjung, anggarannya 0.6. So maka yang ni kita akan darab RM7.40 darab dengan 12.
12. Manakala Sabah 8. So manakala 8 orang ataupun 8 bungkusan darab RM15.90. So hitung kos penghantaran yang perlu dibayarnya. Nyatakan jawapan anda betul kepada 3 angka bererti. Sekarang kita kena cari kos penghantaran dahulu. Sekejap, cikgu kira dekat sini. Dekat sinilah. So, kita tengok dekat semenanjung, maknanya you all kena kira RM7.40. Kita kena darab dengan 12 bungkusan. Kena cari dahulu berapa caj penghantaran. Yang ni 12 untuk semenanjung. Kenapa ambil RM7.40? Sebab tengok 0.6 sehingga 0.8. Dia berada di antara sini. Straight je. So samalah 8 lagi. So 8 lagi Sabah. So maka Sabah ni adalah RM15.90. Kita darab 8 bungkusan. Kira. So, 3 manakala 3 bungkusan daripada Sarawak, beratnya adalah 1.8 sehingga 2 kg. So, berat dia dekat bawah. So, RM 28 lah. So RM7.40 darab 12 bungkusan 80 sen. Manakala kalau RM15.90 kita darab 8 bungkusan. So yang ni adalah RM RM127.20. Manakala RM28 yang ni dekat Sarawak. 28.60 sen. Kita darab 3 bungkusan lah. So totalnya adalah RM85.80. So maka dia nak apa? Hitung kos penghantaran. So kita kena kira total. Lepas tu you all tambah lah ke 3 88. Tambah 88 tambah 80 sen tambah 127 20 sen tambah 85 80 sen. So kita akan dapat 300. RM 301.8. Tapi tengok diskaun RM2.50 untuk setiap 10 bungkusan. Sebab tu mula-mula tadi cikgu tanya berapa jumlah bungkusan. Berapa? Iaitu 23. Dah 20 bungkusan. Maknanya kita akan tolak RM5. Tolak RM5 kita akan dapat. You all tolak lah RM5. Kita akan dapat RM RM296. Cuba tekan kalkulator masing-masing. 80
sen. Tapi dia nak apa? Nyawatakan jawapan betul kepada 3 angka bererti. Sekarang kita ada 4 angka bererti. So kita potonglah dekat tengah-tengah ni. Tengok kita nak bundar 8. So 8 kena tambah 1. So dah jadi RM berapa? RM297. 297. 8 tu dah kenapa? Jadi apa? Dah gugurkan. Ingat perpuluhan kita kena buang. So jawapannya adalah RM297. Kos perhantaran yang perlu dibayar. Oh, tak dengar ke? Okey. So jam dah pun 9 lebih. Cikgu dah ambil masa untuk next kelas awak lah. Maka so cikgu akan stop kelas kita dekat sini. Kita akan sambung minggu hadapan dekat matematik pengguna, simpanan dan pelaburan.